Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada hari ini. Kita dapat menyambung sekali lagi pengisian pembelajaran berkenaan dengan kita melihat susunan ayat-ayat Al-Quran di dalam surah-surah yang kita melihat kepada pembukaan dan penutupan 114 surah di dalam Al-Quran. Pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan dua surah sahaja. Yang pertama adalah Suratul As-Sajadah. Kemudian kita akan sambung dengan Suratul Al-Ahzab. Surah Sajadah merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah yang disebutkan dengan istilah surah Makkiyah. Surah As-Sajadah merupakan surah yang mempunyai 30 ayat, surah yang ke-32 susunan di dalam Al-Quran, dan surah Sajadah merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-21. Kita sama-sama melihat sudut yang pertama bagi surah As-Sajadah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu tentang tujuan surah As-Sajadah. Kita buat pengulangan sebentar tentang surah As-Sajadah. Okay. Surah As-Sajadah merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita tunduk, agar kita takut, agar kita patuh. Kepada siapa? Kepada siapa kita perlu tunduk, kepada siapa kita perlu takut, kepada siapa kita perlu patuh adalah kepada Allah yang Maha Pencipta dan Allah yang Maha Pentadbir, Allah yang mentadbir sekalian alam. Jadi kata kunci surah As-Sajadah ni adalah pada ketundukan. Ketundukan itu boleh nampak jelas pada nama As-Sajadah. As-Sajadah bermaksud sujud. Jadi sujud itu kan merupakan lambang kepada manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Sajadah, surah yang memaparkan kekuasaan Allah, keagungan Allah. Yang keagungan Allah, kekuasaan Allah boleh dilihat dari sudut Allah itu mencipta. Mencipta manusia, mencipta alam semesta, dan Allah itu mentadbir. Jadi itu sedikit maklumat bagi surah tu As-Sajadah. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, pergilah merujuk kembali nota pada nama surah As-Sajadah. Begitu juga nota bagi sinopsis juzuk yang ke-21. Jadi kita teruskan dengan sudut pertama bagi pembukaan surah As-Sajadah. Okay. Surah Sajadah, pembukaannya dimulakan, kalau kita nak rujuk ayat pertama dimulakan dengan menyebut 3 huruf abjad, iaitu huruf halif, huruf lam dan huruf mim. Jadi untuk perbincangan pembukaan penutupan, kita tidak akan membincangkan tentang huruf hijaiyah. Kita terus pergi kepada ayat yang kedua.
Okay. Dalam nota saya ada masukkan sekali ayat yang ketiga. Kenapa saya masukkan ayat ketiga? Kerana saya nak memberikan kefahaman tentang ayat yang kedua. Mungkin tuan-tuan akan bertanya, kenapa saya letak ayat 2 saja? Kenapa tak letak ayat 2 dan 3? Boleh juga sebenarnya. Nak letak ayat 2 sampai ayat 3 pun boleh. Tapi saya letakkan ayat 2 kerana ayat 2 ini memang ayat yang kita akan gunakan nak mencari maklumat tentang penurunan Al-Quran. Kalau kita baca ayat 3, tak ada bincang tentang penurunan Al-Quran. Tapi ada kaitan dengan penurunan Al-Quran. Jadi ayat kedua lebih jelas menunjukkan tentang penurunan Al-Quran. Dekat penurunan Al-Quran di sini, dekat surah As-Sajadah ayat yang kedua ini, Allah nak menjelaskan bahawasanya Al-Quran itu ia diturunkan daripada Rabbil Alamin, daripada Allah yang mencipta sekalian alam, yang mentadbir sekalian alam, itulah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi pembukaan surah As-Sajadah merujuk kepada penurunan Al-Quran. Jadi kalau kita baca pada ayatnya, kita akan nampak dengan lebih jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanzilul kitabi. Penurunan Al-Kitab. Okay. Al-Kitab di sini dia merujuk kepada Al-Quran. Walaupun kita tidak jumpa perkataan Al-Quran, tetapi salah satu nama bagi Al-Quran adalah Al-Kitab. Jadi Al-Kitab di sini merujuk kepada Al-Quran. Okay. Penurunan Al-Quran ini Allah memberitahu bahawa la raiba fi. La raiba fi, maksudnya Allah memberitahu Al-Quran yang diturunkan ini tidak ada sebarang keraguan padanya. Tidak ada sebarang syak padanya. Syak tentang apa? Okay. Ragu tentang apa? Mir Rabbil Alamin. Ia memang daripada Rabb sekalian alam. Maknanya Allah nak memberitahu kepada kita, ketika mana ayat ni turun, sudah pasti ayat ini Allah tujukan kepada penduduk Makkah. Tetapi secara umum Allah juga memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran ini memang ia turun dari Allah. Tak diragukan lagi. Memang ia turun daripada Allah, yang Allah itu adalah Rabb, pengatur, pengurus, pentadbir sekalian alam. Itulah yang Allah nak jelaskan. Kenapa perlu Allah mengatakan tidak ada keraguan padanya, ia memang datang dari Allah? Kerana kita sedia maklum, kalau sebelum ni kita dah baca suratul Furqan, kan, kita dah jumpa bahawasanya ada di kalangan penduduk Mekah yang menuduh, yang mengatakan Al-Quran ini Muhammad yang reka. Al-Quran ini ia cerita dongeng. Mereka tak percaya Quran ini adalah turunnya dari Allah. Maka dekat surah As-Sajadah Allah menegaskan bahawa Quran itu memang ia turun daripada Rabbul Alamin. Okay, sebab tu kita ambil ayat yang kedua. Okay, kenapa kita ambil ayat 3? Kerana ayat 3 ni Allah menjelaskan bahawasanya walaupun Allah dah memberitahu, tak perlu lagi nak ragu Al-Quran ini memang dari Allah. Tapi ayat ketiga Allah memberitahu kepada kita masih ada lagi manusia yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad lah yang iftarahu,
yang mengada-adakan Quran itu. Lepas tu Allah menegaskan sekali lagi bahawa bal huwal haqqu mir rabbika. Dekat sini Allah menegaskan lagi yang mengatakan bahawa bahkan Al-Quran itu merupakan perkara yang benar daripada Allah. Jadi bolehlah kalau nak gunakan pembuka ayat 2 dan ayat 3. Jadi jangan tuan-tuan terkeliru pada ayat 2 dengan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3 ni membincangkan tentang isu nak menegaskan, nak mengukuhkan Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu pada pembukaan. Apabila kita baca kepada penutupan, maka kita menemui penutupan suratul Sajadah boleh kita ambil pada ayat yang ke-23. Kenapa kita ambil ayat 23? Kenapa kita tak ambil ayat yang ke-30 ke dan sebagainya? Kerana kita nak melihat perkaitan pembukaan isu tentang Al-Quran. Jadi apabila kita baca ayat nombor 23, kita akan menemui penerangan yang menerangkan bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang sama jugalah yang telah menurunkan Al-Kitab. Tapi Al-Kitab di sini adalah merujuk kepada kitab Taurat. Saya pernah katakan sebelum ini bahawasanya tidak semua perkataan Al-Kitab bermaksud Al-Quran. Kena tengok konteks. Jadi kalau kita baca ayat nombor 23, kita akan menemui perkataan Al-Kitab. Sama macam ayat yang kedua. Tapi ayat yang ke-23 ini, Al-Kitab di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada Taurat. Jadi Allah mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa Al-Kitab. So Al-Kitab di sini kalau sebut Nabi Musa sudah pasti bukan Quran. Lepas tu kita kena tengok konteks. Ayat ni cerita tentang Nabi Musa. Oh, kalau Musa dapat dari Allah, tentulah Taurat. Tentulah Taurat. Okay. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala nak menerangkan tentang kitab Taurat dalam surah As-Sajadah? Apa berkaitan dengan Al-Quran? Okey, kalau kita melihat perkaitan dia, pembuka dengan penutup, kita akan jumpa isu yang sama adalah tentang penurunan kitab. Penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Allah memilih Nabi Musa? Okay. Kita telah sebutkan bahawasanya Nabi Musa ini merupakan Rasul yang diimani oleh orang-orang diimani oleh orang Yahudi, juga diimani oleh orang Nasrani, juga diimani oleh orang Islam. Lepas tu kisah Nabi Musa ini menjadi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Arab musyrik ini, mereka memang mengetahui bahawa ahlul kitab memang lebih tahu daripada mereka. Jadi Allah nak menegaskan bahawa apa yang Nabi terima, apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi sampaikan ni sebenarnya
adalah wahyu dari Allah. Macam tu jugalah apa yang diwahyukan, yang disampaikan oleh Nabi Musa, ia pun dapat wahyu daripada Allah Alkitab, iaitu Taurat. Jadi selesailah isu tentang penurunan Alkitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bincangkan lagi ayat isi kandungan ayat bagi ayat-ayat yang kita rujuk. Okey. Dah jelas dekat situ. Okey. Kita teruskan lagi. Kalau kita masih ingat kan, dekat dalam surah apa? Dalam surah Al-Isra' sebelum ni, kita pun jumpa tentang penyebutan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita terus pergi kepada sudut yang kedua. Okey, kalau kita baca pada sudut yang kedua, okey, ayat dia salah. Okey. Ayat dia, maafkan saya. Okey, sudut yang kedua, ayat dia memang ayat 3. Tapi saya letak ayat tu yang saya tertinggal ayat 3. Minta maaf tuan-puan. Tu terang saya cakap, memang saya buat nota ni pukul 2 lebih. 2 pagi, ngantuk-ngantuk. Minta maaf tuan-puan ya. Okey, sebab memang dah tak ada waktu, dah memang agak padat kan. 10 malam terakhir. Pagi tadi pun ada kuliah subuh. Jadi tak sempat nak siapkan pagi selepas subuh. Jadi saya perlu siapkan sebelum ke kuliah subuh. Jadi mohon maaf di atas kesilapan. Okey. Ayat 2 ni tentu kena ambil ayat 3. Tapi ayat 3 tu kita kena tengok pada kat sudut satu tadi ada kan ayat 3. Ni kita ambil ayat ni. Okey, kita tengok kembali. Okey, pada sudut yang kedua, dia cerita tentang Al-Quran lagi. Tetapi dekat sini Allah nak menyebut isu tentang sikap terhadap Quran tu. Jadi dekat sini dia, dekat sudut yang kedua ni, kita nak lihat kepada penerimaan terhadap Al-Quran. Jadi dekat ayat 3 ni cerita tentang tiada keraguan. Mohon maaf, saya tersilap juga. Sebenarnya, maafkan saya, ayat dia betul. Ayat dia betul, ayat 2. Cuma dekat sini saya salah. Tolong betulkan tuan-puan. Mohon maaf banyak-banyak. Okey, sepatutnya sini ayat 2. Betul, ayat tu betul. Tapi dekat nombor ayat dekat sini, dia sebenarnya ayat 2. Mohon maaf. Mohon maaf. Dekat sini ayat 2, tolong betulkan. Okey. Tolong catat, kalau tak sempat nak print nota ni, tapi catat. Supaya nanti kalau dah print nota, nanti boleh rujuk. Okey, kita masih lagi merujuk kepada ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua, Allah memberitahu kepada kita tentang kalau kita cerita sudut satu tadi, iaitu dari sudut Al-Quran itu memang turun dari Allah. Memang Allah yang memberi wahyu Al-Quran itu. Seperti mana Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa mendapat kitab Taurat. Okey, itu isu tentang Quran tu datang dari siapa. Taurat tu datang dari siapa. Okey. Tapi pada sudut yang kedua, kita nak memberi tumpuan kepada bagaimana penerimaan manusia kepada kitab Al-Quran itu. Jadi kalau kita jumpa pada ayat yang kedua, kita jumpa perkataan la raiba fi. Ni kita nak fokus dekat sini. Kita nak fokus kepada tidak ada sebarang syak padanya. Okey, sebarang syak padanya yang membawa maksud tidak perlu diragukan lagi bahawa Al-Quran itu memang dari Allah. Okey, kita ambil tentang penerimaan terhadap Al-Quran. Okey. Apabila kita tengok kepada penutupan, kita rujuk ayat yang ke-23. Kita masih lagi ambil ayat 23.
pada ayat nombor 23, kita lanjutkan lagi pada isu ayat 23. Tuan-tuan kena tengok ya, pada yang kita warnakan ni, ayat 23 tadi kita dah jumpa. Tapi kita bukan isu tentang siapa yang beri kitab Taurat tu. Tapi pada isu Allah Ta'ala menyebut tentang, kita ambil pada sini. Fala takun fi miryatim min liqa'ih. Janganlah kamu, wahai Muhammad, ada sifat ragu-ragu menemuinya. Okey. Jadi dekat sini sama tak macam pembuka? Kalau pembuka menyebut tentang sifat yang tak perlu ada ragu-ragu, maka dekat penutup Allah mengukuhkan tentang tidak perlu ada keraguan untuk menemuinya. Nya di sini, kalau kita tengok konteks ayat 23, memang ada kaitan dengan Nabi Musa. Tapi apa makna sebenarnya? Janganlah kamu ragu-ragu menemuinya. Isu dia sama, iaitu tentang sifat tidak ada ragu. Okay. Cuma, apa maksud janganlah ragu-ragu menemuinya? Okay. Kalau kita tengok dekat dalam nota, yang ini saya himpunkan kepada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Menemuinya, nya dekat sini memang merujuk kepada Nabi Musa. Allah kata jangan ragu-ragu menemuinya, menemui Musa. Tapi apa maksud menemui Musa? Makna yang pertama memang merujuk kepada bertemu secara bersemuka. Menemuinya maksudnya memang jumpa depan-depan Nabi Musa. Itu maksud pertama. Iaitu semasa Isra' dan Mi'raj. Bahawa apa yang Nabi nampak, apa yang Nabi jumpa, memang itu Musa. Makna yang kedua, jangan ragu-ragu menemui Musa ini, dia merujuk kepada Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan ragu-ragu menerima Alkitab. Seperti mana Musa menerima Alkitab. Makna yang ketiga, ada para ulama mengatakan menemui Nabi Musa ini bukan maksud dia jumpa Nabi Musa tu berdepan, tetapi menemuinya di sini maksud yang tersirat. Yang tersirat tu maksudnya apa? Janganlah engkau ragu-ragu menerima ujian. Janganlah ragu-ragu nak menyampaikan dakwah seperti mana yang pernah dilalui oleh Nabi Musa. Jadi ada 3 makna di kalangan para ulama tafsir ketika mana menjelaskan apa maksud jangan ragu-ragu menemui Musa. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Tabari, kalau ikut pendapat Qatadah, memang dia pilih pendapat pertama lah. Tapi ada juga pendapat kedua mengatakan bahawa dekat sini nak dikaitkan dengan penerimaan kitab tu. Maksud dia bukan Nabi ni orang yang baru, orang yang pertama pernah dapat kitab-kitab. Sebenarnya Allah juga pernah memberikan kitab-kitab itu kepada Nabi Musa. Jadi isu dia adalah membincangkan tentang sifat meyakini tentang penerimaan wahyu. Jadi kita lihat kepada isu yang sudut yang ketiga.
Okay, kita tengok pada sudut yang ketiga. Okay. Pada sudut yang ketiga, kita masih lagi memberi tumpuan kepada isu Al-Quran. Tapi kita yang pertama, kedua tadi kita pecahkan kepada dua lah isu Quran. Kalau yang sudut pertama tadi cerita tentang dari siapa Al-Quran itu diturunkan. Sudut yang kedua kita membincangkan dari sudut apakah yang sepatutnya dilakukan oleh manusia yang mendengar wahyu Quran itu. Jadi maksudnya yang kedua, sudut kedua tadi nak menunjukkan kepada apa? Sifat yakin tentang wahyu itu. Okay. Apabila kita lihat kepada sudut yang ketiga, kita masih lagi menggunakan ayat 3, masih lagi membincangkan tentang wahyu Quran, tetapi dekat sini kita nak melihat kepada apakah fungsi Al-Quran itu. Jadi apakah fungsi Al-Quran itu? Fungsi Al-Quran ini, dia memang fungsinya untuk menunjukkan, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang beriman. Ayat yang ketiga. Jadi kita tengoklah ayat 3. Ayat 3, kita ambil yang last kali ini. Kita ambil dekat sini. La'allahum yahtadun. Allah kata, semoga mereka ni merujuk kepada mereka yang menerima peringatan dari ayat-ayat Al-Quran. Okey, Allah kata, moga-moga peringatan dari ayat Al-Quran yang Allah turunkan ini dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Mereka yang mana? Mereka yang mendakwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, sudah pasti mereka ada sifat yang ragu-ragu. Jadi apabila mereka ragu tentang keaslian Al-Quran itu dari Allah, akan menyebabkan mereka ini membuat tindakan yang bukan seperti mana yang Allah kehendaki. Sebab itu kena diberikan peringatan. Peringatan tu melalui wahyu Quran tadi adalah untuk memberi tunjuk ajar kepada mereka. Itulah pada pembukaan sudut yang ketiga bagi ayat yang ketiga. Jadi apabila kita lihat pada ayat yang ke-23, kita guna ayat yang sama juga macam sudut 1, sudut 2. Tetapi kita nak ambil yang hujung-hujung. Sama tak? Isu depan, tengah, hujung. Kalau tadi kita bincang sudut 1 yang mana? Betul tak yang ini? Ini kan sudut 1, S1, sudut 1. Kat sini kan kita bincang sudut mana? Sudut 2. Betul tak? Okey, sudut 2. Yang kita kaitkan dengan kisah yang ni penutup tapi dia sama dekat pembuka. Jadi sudut 3 kat sini. Kita tengok cantik Allah susun. Sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga, kisah Nabi Musa ni, dia mempunyai persamaan 3 sudut macam Nabi SAW. Okey, jadi kita tengok semulalah. Kita tengok semula pada ayat tadi. Supaya lebih faham. Okey. Kalau kita baca sudut pertama tadi macam inilah. Ini kan sudut 1. Sekejap. Okey. Ini kan sudut 1. Cerita tentang
penurunan Al-Quran. Ini kan sudut satu. Kita sudut satu. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ini kan sudut satu. Tanzilul kitab. Okey. Daripada Al-Quran lah. Okey. Ini kan sudut yang kedua tadi. Ini sudut dua. Okey. Ataupun kita tengok dekat sini. Kalau kita tengok dekat ayat nombor jap. Okey. Sekejap Okay. Kalau kita tengok pada ayat yang ketiga, inilah sudut tiga. Cuma dalam kisah Nabi Muhammad ni, kita ambil ayat 2, gabung dengan ayat 3. Faham tak? Kisah Nabi Muhammad, ayat 2, tambah dengan ayat ketiga. Jadilah 3 isu. Betul tak? Okey, sudut 3 isu. Okey, tapi kisah Nabi Musa tak perlu 2 tambah 3. Allah terus buat 23. 23. Ada berapa isu? Ada 3 isu. Okey. Jelas dekat sini. Okey. Jadi kita nampak susunan dia. Kan? Kalau ayat, maksudnya isu ketiga tentang hidayah. Jadi dekat kisah Nabi Musa pun Allah sebut tentang apa? Kita baca, kita akan jumpa Allah sebut tentang hidayah. Ini isu 3 tadi. Nampak tak susunan dia? Cara Allah membentangkan penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ni sama macam Allah membentangkan kisah Nabi Musa dapat Taurat. Walaupun satu ayat, tapi cara susun isu tu didahulukan isu tentang sumber Al-Quran tu turun dari siapa. Lepas tu kalau dah tahu Al-Quran tu turun dari siapa, maka perlu buat apa, jangan ragu-ragu. Okey, kenapa tak perlu ragu-ragu? Kerana Al-Quran ini berfungsi memberikan hidayah. Samalah macam kisah penyebutan macam Nabi Musa. Kenapa perlu dibangkitkan isu seperti itu? Kerana kalau ada manusia yang ragu-ragu Al-Quran itu bukan dari Allah, maknanya dia tak akan dapat hidayah. Sebab dia dah ragu dah isi kandungan Quran tu. Sebab tu Allah menyebut tentang, kita nak fokus tentang sifat meyakini. Kena yakin. Ia datang dari Allah. Jadi kalau manusia yakin itu dari Allah, maka mereka dapatlah manfaat Al-Quran itu menunjukkan mereka, memberi mereka petunjuk. Begitu juga Allah menerangkan dekat penutupan bahawa Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa ini, kata Allah, hudal waja'alnahu hudal li bani Israel. Kami jadikan kitab itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Okay. Jadi bagi Bani Israel. Okay, nampak tak? Walaupun Al-Quran itu bukan untuk Bani Israel, dia walaupun ada keturunan Yahudi yang hidup pada zaman Nabi, memang perlu rujuk Quran. Tapi kita tahu Allah Ta'ala nak menyebut bahawa wahyu yang Allah turunkan, tak kisahlah pada siapa pun, sebenarnya peranannya adalah untuk memberikan petunjuk. Bukan Nabi Muhammad, maksudnya tak perlulah kamu ragu-ragu tentang Nabi Muhammad tu, kata Allah. Kan Allah kata, cuba kamu ingat kisah Nabi Musa tu. Jadi kita dah dapat sedikit sebanyak dari sudut pertama, sudut kedua dan sudut ketiga, kita dapat gabungkan dia.
Kita nampak susunan yang Allah terangkan. Jadi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak mengingatkan juga tentang apa yang berlaku dekat Bani Israel itu, janganlah orang Arab musyrikin ini ulangi, wahai penduduk Mekah. Okay. Okey, jadi kita teruskan dengan pembuka dan penutup yang keempat. Okey. Pembuka dan penutup yang keempat ni kita ambil jauh sikit. Kita ambil pada ayat yang ke-10 dalam suratul Sajadah. Jadi kita tengok ayat nombor 10. Okay. Daripada 30 ayat. Kalau kita tengok ayat nombor 10 ni, ia masih lagi berada pada halaman yang sama dengan ayat yang kedua. Kan ada 30 ayat. Kalau 30, kita bahagi 3. Mungkin kita, kalau kita buat bahagi 3, kalau kita jenis buat segmen, kalau kita buat sinopsis, kita buat segmen, maybe kita boleh bahagi pembuka, pertengahan, penutupan. Cantiknya, kalau tuan-tuan buka surah Sajadah, tuan akan jumpa muka surat surah Sajadah ni dibahagi 10, 10, 10. Cuba tuan tengok. Kalau tuan buka surah Sajadah, muka surat 415, tuan akan jumpa muka surat tu 10 ayat. Ayat 1 sampai 10. Kalau tuan buka muka surat 416, tuan akan dapati ayat nombor 12 sampai ayat nombor 20. 10 ayat juga. Apabila tuan-tuan buka, betul tak 10 ayat? 10, 10, 10. Bukan, maksudnya bukanlah 10, 10, tapi maksudnya susunan dia 10 pergi 20. Dan kalau kita baca dekat muka surat nombor 417, kita jumpalah bermula ayat 21 sampai ayat nombor 30. Saya sebut ini untuk menunjukkan bahawasanya ayat yang ke-10 ini juga boleh dijadikan ia sebagai pembukaan. Okey. Jadi kalau kita baca pada ayat yang ke-10, kita akan menemui kalau macam ni, cuma ni nak kata pembukaan 10 ni. Okey, begini. Kalau kita pernah belajar tak pasal waqaf dengan ibtidah? Maksudnya, kita ni kalau kita baca Quran kan, kita kena tahu dekat potongan ayat mana kita nak berhenti. Contohnya kita nak baca, tiba-tiba kita kata, penatlah, nantilah sambung 1 jam lagi contoh. Jadi kalau kita baca, contohnya kalau kita baca surah Sajadah lah, kita baca surah Sajadah, tuan-tuan baca, tapi tuan-tuan tak larat nak baca 30 ayat sekali. Contohnya tuan-tuan kata, tuan-tuan nak bahagikan, nanti pukul lepas Zuhur nak sambung lagi. Tapi tuan-tuan nak berhenti kat mana? Tuan-tuan nak berhenti cerita ayat tu. Ini pun penting juga. Ini pun penting juga. Walaupun taklah berat, taklah lari makna, tapi cerita dia. Dia maksudnya kita tak nak cerita dia tergantung. Jadi tuan-tuan kena tahu kat mana tuan-tuan nak berhenti ayat, nanti nak sambung. Jadi kalau baca surah Sajadah, elok kalau tuan-tuan berhenti pada ayat yang ke-10. Ayat ke-10 ni, dia punya ending ayat 10 tu, dia cerita, ending dia tentang hari kiamat. Ending dia cerita tentang hari kiamat. Jadi elok berhenti dekat ayat nombor 10. Lepas tu nanti sambung. Saya tak pasti Quran tuan-tuan dan perempuan ada tak tanda
yang dia bagi tanda macam ayat 10 ni dia cerita tu lengkap. Jadi kalau kita nak sambung balik, kita mulakan ayat nombor 11. Dia ada cerita dia tahu, dia ada kelompok-kelompok ayat. Okey, jelas. Okay. Benda ni dia kena belajar lah, kita kena baca ayat tu, kita kena tahu aku nak berhenti kat ayat mana ni supaya cerita dia ada ending dia. Itu kita sambung. Okey. Jadi ayat ke-10 ni, kalau kita baca, dia berkaitan dengan ada manusia yang dia bertanya. Dia buat pertanyaan. Okey. Dia bertanya. Tapi bertanya dekat sini bukan bertanya bukan bertanya untuk beriman. Tapi bertanya dekat sini adalah bertanya dari sudut nak mengingkari. Mengingkari tentang apa? Mengingkari tentang nanti kalau dah mati boleh hidup semula. Boleh hidup semula. Okey, isunya tentang mereka selalu bertanya. Okey. Kita tengok ayat 10. Nanti kita akan dapati cantik Allah susun dia. Okey, kita tengok ya. Waktu kita baca ayat nombor 10, kita akan menjumpai perkataan waqalu, dan mereka itu berkata. Berkata dekat sini maknanya mereka bertanya. Macam mana kita tahu tanya? Sebab dalam ni ada ayat pertanyaan. Mereka kata adakah? Kan mereka bertanya. Kata idza, adakah apabila dhalalna fil ardi, kami telah hilang lenyap di dalam tanah. Maknanya dah mati. Masuk dalam tanah. Okey. Inna adakah? Ni sepatutnya kena ada dua pertanyaan ni. Dengan kat sini. Lepas tu terjemahan dia sepatutnya kena ada satu lagi adakah. Adakah dekat sinilah. Okey, faham Kena tambah sikit adakah. Jadi ada dua adakah. Adakah apabila kami telah hilang lenyap, maksudnya hancur, berada dalam tanah tu, adakah inna lafi khalqin jadid, kamu akan hidup semula dalam bentuk yang baru? Faham tak maksud dia? Jadi dekat ayat nombor 10 ini adanya pertanyaan tentang boleh hidup balik ke? Boleh hidup kembali ke setelah mati, setelah hancur tubuh badan ni? Okey. Apabila kita baca pada penutupan, okey, kita tengok ayat nombor 28. Okey. Ada pertanyaan juga. Nampak tak? Sama tak? Pertanyaan. Tapi pertanyaan di sini bertujuan untuk apa? Mengingkari. Tapi mereka mengingkari dengan menggunakan pendekatan selalu duk tanya. Jadi kita nampak persamaan. Pembukaan ayat 10, pertanyaan tentang wujud ke, betul ke ada hidup selepas mati walaupun tubuh badan dah hancur. Okey, pada ayat nombor 28 penutup, mereka bertanya tentang apa? Tentang bila berlakunya hari kehidupan semula tu. Mereka bertanya. Kalau yang tadi ayat 10 mereka bertanya tentang betul ke ada hidup semula? Okey. Tapi pada ayat 28 mereka bertanya juga. Tapi bertanya tu dari sudut bila.
Bila hari kiamat tu bila? Faham tak maksudnya? Jadi kita dapati kalau kita gabungkan antara ayat 10 dengan ayat nombor 28, kita mendapati bahawa mereka ni memang mengingkari tentang hari kiamat tu. Cuma ada penambahan maklumat pada ayat nombor 28. Ayat 28 ni dia memberikan kita mengingkari tentang azab. Mereka mengingkari tentang peristiwa yang ada dekat kiamat tadi. Kalau ayat 10 tadi cerita macam mula-mula nak hidup, kalau dah mati boleh hidup balik ke? Okey, sebenarnya fokusnya hari kiamat lah. Okey, ayat 28 pun pasal hari kiamat juga. Cuma kalau kita perhatikan baik-baik, ada penambahan maklumat di hari kiamat tu adanya balasan syurga, adanya balasan neraka kan. Kita tahu kan, ada azab, ada nikmat. Tapi mereka ni punya kan bahawa Muhammad ni tipu ni. Kan? Saja je ni takut-takutkan kita ni. Jadi mereka bertanya dengan nada nak mempeleki, mengingkari tentang apa? Kalau dekat sini tentang hari kehidupan semula. Tapi kalau nak tambah dekat sini, meletak lebih nampak pertanyaan tentang azab. Pertanyaan tentang azab yang akan berlaku kepada hari kiamat. Lebih nampak lagi. Tambah perkataan azab. Okey. Jadi kita tengok. Pada ayat nombor 28. Okey, ayat 28. Wa yaquluna. Dan mereka bertanya. Mereka tu siapa? Mereka tu. Mereka yang dekat bermula ayat 3 tadilah. Yang mereka walaupun Allah kata Quran itu betul-betul dari Allah, janganlah ada ragu-ragu lagi. Kan? Quran tu adanya petunjuk. Mereka ni bukan sekadar mereka menolak wahyu Al-Quran tu. Mereka tak percaya. Dalam masa yang sama mereka tak percaya juga isu tentang hari pembalasan. Jadi mereka bertanya. Mereka tanya apa? Mata, bilakah? Nampak tak saya kata bila? Hadzal fath, datangnya hari kemenangan. Okey, al-fatah dekat sini, al-fathu dekat sini, apa maksud dia? Kalau kita baca terjemahan, memang ditulis hari kemenangan. Hari kemenangan ke atas kami. Sebenarnya al-fatah dekat sini. Okay. Kalau saya merujuk dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, beliau telah mengemukakan ada dua pentafsiran di kalangan para ulama tafsir. Maksud fatah ni al-fatah. Okey. Al-fathu di sini pendapat pertama kata al-fathu di sini adalah merujuk kepada balasan. Balasan lah. Merujuk kepada azab, balasan. Okey, balasan bila? Di hari kiamat tu. Okey. Pendapat kedua kata al-fathu di sini merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Ada yang tafsir seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Ada. Okey, kota Mekah. Okey. Berdasarkan kedua-dua pendapat ini, kalau kita lihat keseluruhan ayat surah As-Sajdah, kan, kalau kita tengok dekat pembuka tadi, Al-Imam Al-Tabari kata, pendapat ni tak tepat. Bukan yang ni dia kata.
Tetapi yang benar yang ini. Balasan. Jelas tak maksud dia? Jadi, pada penutupan surah As-Sajdah ayat nombor 28, orang-orang yang musyrikin ni, mereka selalu memperlekeh-lekehkan tentang hari akhirat. Dengan mereka selalu tanya, bila korang nak menang? Maksudnya mereka kata, bilanya apa? Maksudnya adalah soalan mereka mengatakan, bila balasan yang kami nak terima tu? Bila? Mereka kata. Maksudnya mereka cuba mengejek-ngejek sebab Nabi SAW kan mengingatkan mereka tentang hari kiamat, mengingatkan mereka tentang azab neraka. Itu namanya inzar, memberi peringatan. Jadi mereka duk ejek-ejek lah. Bila? Bila nak dapat azab tu? Bila? Kata nak dapat, kata nanti ada dapat balasan di akhir. Bila benda tu? In kuntum sadiqin. Jika betul kamu orang yang benar. Faham maksud dia? Jadi apa perkaitan penutupan ayat yang ke-28 ini dengan ayat yang ke-10 tadi? Jadi kita mendapati ayat yang ke-28 ini menerangkan tentang peristiwa kejadian yang ada pada hari kiamat. Kalau ayat 10 menceritakan tentang permulaan kiamat tu daripada hidup semula. Itu berkaitan dia. Maksudnya penutup ni memberikan lagi maklumat lanjut bagi isu ayat 10. Sudut lain yang boleh kita lihat dari sudut gabungan pembuka dengan penutup, kita dapati memang mereka ni terbukti dengan jelas mereka memang mengingkari adanya hari pembalasan. Dan kita juga dapat mengetahui bahawasanya mereka ni memang layak untuk Allah memberikan azab neraka. Kenapa? Kerana dari sudut mereka tanya ni macam mereka cabar. Mana balasan yang kata nak dibuat, yang kami nak terima tu mana? Bila benda tu nak datang? Jadi perkataan seperti itu seperti mencabar ancaman, peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Itu sudut yang ketiga pada pembuka dan penutup. Saya harap jelas. Okey, kita tengoklah pula pada sudut keempat. Ni sudut yang kelima pula. Okey, kalau kita tengok pada sudut yang kelima, kita ambil lagi ayat 10 tadi. Tapi dekat ayat 10 tadi, kita jumpa tentang jawapan. Kalau tadi kan mereka bertanya, kan kita isu tentang apa? Tentang pertanyaan. Okey, isu tentang pertanyaan. Tapi kalau kita tengok ayat yang sama, rupa-rupanya mereka bertanya tu saja je. Ya. Macam mana kita tahu saja je mereka tanya? Sebab dekat penghujung ayat 10, Allah memang bagi tahu mereka tu memang mengingkari hidup semula lepas mati. Kita bacalah ayat nombor 10. Kita akan jumpa pada Allah kata, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Allah kata bahkan mereka memang tak percaya pertemuan hari dengan Tuhan mereka. Okay, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itu dekat pembukaan dia. Walaupun di ayat sama, tapi dekat ayat yang sama ni kita boleh pecahkan. Nak fokus isu tentang apa? Okay, jadi kan tadi kan mereka bertanya. Kita
kita cari perkaitan, ada tak penutup tentang bertanya? Oh, ada rupanya. Jadi apabila kita baca dekat ayat nombor 10, mereka memang mengingkari pun sebenarnya hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Dalam masa yang sama, pertemuan dengan Tuhan mereka ni memperincikan kalau hidup semula nanti di hari akhirat akan berlaku apa. Jawapannya akan berlaku situasi jumpalah dengan Tuhan pencipta mereka. Tapi mereka tak percaya. Okey. Apabila kita baca dekat penutup ayat nombor 29, dua ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menerangkan kepada kita apa kesan dia kalau mereka memang mengingkari hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Apa yang akan jadi kepada orang-orang yang dia mengingkari nanti akan ada hari berjumpa dengan Allah. Maka dekat penutup Allah menyebutkan tentang waktu dekat dunia, oh punyalah tak percaya. Tak percaya. Tapi dekat penutupan, akhirnya mereka percaya. Mereka percaya macam mana? Mereka percaya, apabila mereka percaya, mereka berimanlah. Betul tak? Sebab tu iman percaya dengan yakin. Masa dekat dunia, amboi, kemari lagi duk asyik tanya je tentang kiamat ni. Nak ejek-ejek Nabi, cabar pula bila azab tu nak datang. Tetapi dekat ayat nombor 29, Allah Ta'ala menyebutkan situasi sebenarnya nanti mereka akan percaya. Sebab dah tengok depan-depan mata. Okey. Tetapi kalau dah tengok depan mata, oh inilah kiamat, maka kalau ketika itu baru nak buat pengakuan, percaya adanya kehidupan selepas mati tu, maka pada ketika itu pengakuan tersebut sudah tidak boleh lagi diguna pakai. Okay, nampak tak perkaitan dekat pembukaan sudut 5 dengan penutupan sudut 5. Okay, dia punya perkaitan dia adalah kalau pembukaan sudut kelima menceritakan tentang mereka tak percaya. Mereka tak percaya. Okey, memang tak percayalah terhadap hari mereka bertemu dengan Allah. Tapi dekat penutupan, Allah bagi tahu nanti mereka akan percaya. Tapi percaya ketika itu, dah nak mengaku percaya, dah tak boleh pakai lagi lah. Nampak perkaitan dia. Jadi kita lihatlah kepada ayat nombor 29, kita baca. Allah mengatakan, Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Jadi, kalau kita baca ayat ni, Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka Muhammad. Mereka yang mana? Mereka yang cabar tadi tentang bila azab tu nak datang semua tu kan. Allah kata, cakap dekat mereka, jawab kepada mereka. Pada hari kemenangan itu, maksudnya hari ketika Allah nak datangkan azab pada kamu, ketika Allah nak bagi balasan kepada kamu, waktu tu kata Nabi, seperti mana yang Allah arahkan, la yanfa'ul ladina kafaru imanahum, maka tak ada guna lagi kepada orang kafir itu kalau mereka hendak beriman. Nampak tak dekat sini? Perkaitan kan? Perkaitan dia adalah apabila kamu tak mengingkari hari kiamat tu,
Jadi Allah kata nanti kamu akan percaya. Tapi waktu tu kalau kamu percaya, kamu buat pengakuan, dah tak boleh lagi guna iman kamu. Kalau waktu tu mereka baru berkata, yelah, memang kami nampak depan mata kami ni boleh hidup semula. Oh, inilah azab. Waktu tu, kalau nak mengaku, dah tak boleh dah. Tak memberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan diberi peluang. Tidak diberi peluang, maksudnya mereka ni dah ditutup dah ruang untuk mereka bertaubat. Di akhirat ni dia dah tak boleh lagi kalau ketika tu baru nak bertaubat, dah tak ada dah. Itu maksud walahum yunzurun. Mereka tak diberi peluang. Diberi peluang apa? Nak hidup semula pun dah tak boleh. Nak bertaubat ketika itu dah tak boleh. Okay. Jadi itu pada ayat nombor 29. Okey, jelas tak tuan-tuan dan perempuan? Boleh ikuti. Nampak tak di antara perkaitan 4 sudut tadi? Jadi kita nampak susunan cerita dia. Kan? Kita nampak macam 30 ayat kan? Mungkin kita ingat 30 ayat ni, 30 isu. Bab-bab lain macam tu. Tapi kalau kita tengok pemuka penuntut ni, walaupun dia 30 ayat, sebenarnya dia bukanlah 30 ayat tu ayat pertama isu lain, ayat 20 isu lain. Bukan. Tetapi membincangkan tentang isu yang sama. Jadi kita dapat kesimpulan dia tadi, kita dapat di bawah Allah nak menekankan dari sudut apa? Dari sudut Al-Quran. Yang kedua, Allah nak menekankan dari sudut hari kiamat. Apa kaitan dengan sejadah? Kaitan dia adalah apabila kamu terima Al-Quran, Al-Quran akan tunjukkan kamu kena buat apa. Jadi sepatutnya kalau kita dah kenal Allah, dah meyakini hari kiamat, maka tidak boleh tidak, kita mesti kena sujud pada Allah. Itu berkaitan dengan As-Sajadah. Maka selesailah suratul Sajadah. Jadi saya nak kita terus pergi kepada suratul Al-Ahzab. Okey, surah Al-Ahzab, surah yang mengandungi 73 ayat. Ayat dia panjang lagi daripada surah As-Sajadah tadi. Dan bezanya surah Al-Ahzab ini, dia adalah surah yang Allah turunkan ketika Nabi dah berada di Madinatul Al-Munawwarah. Jadi tujuan suratul Al-Ahzab ni adalah surah yang Allah nak mengajak kita. Lepas tu kalau tuan tulis dekat surah Sajadah, dia punya tema dia ketundukan. Kalau kita belajar semalam dekat surah Luqman, dia punya tajuk besar dia tentang hikmah. Kalau kita belajar tentang surah apa semalam? Surah Luqman, surah Rum kan? Temanya cerita tentang janji Allah. Ketika belajar kita belajar surah Al-Ankabut, tema utamanya tentang ujian. Take note kat situ. Nanti senang nak faham. Jadi apabila kita baca surah Al-Ahzab, temanya adalah tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah surah Al-Ahzab. Memberikan ketaatan 100% kepada Rasulullah. Percaya apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah buat, ikut. Taat, berikan kepercayaan. Jelas saudara perempuan. Apa berkaitan dengan Al-Ahzab?
Al-Ahzab ni maksudnya golongan tentera yang bersekutu. Mereka ni ada kemah besar. Mereka bersekutu. Sekutu tu kita kena belajar, lepas tu kena tengok nama surah Al-Ahzab. Kita akan tahu cerita perang Al-Ahzab. Sebab tu sangat penting melihat sinopsis juzuk yang ke-21 dan 22. Sebab surah Al-Ahzab ni dia cover 2 juzuk. 21 pun ada, 22 pun ada. Dan tengok pada nama surah. Kalau ikut logik, bukan ikut logik lah. Maksudnya kalau dia buat analisis, nak dibandingkan tentera Nabi dengan tentera Al-Ahzab, dengan Al-Ahzab tu, tentera bersekutu tu, memang tak boleh nak menang lah. Tapi kenapa musuh tu boleh mengundur? Maksudnya mereka sendiri mengundurkan diri. Jawapan besarnya adalah pada macam mana mereka berikan kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita tengok dengan lebih lanjut lagi pada pembuka dia. Nanti kita akan dapati kenapa kena taat pada Nabi sepenuhnya. Maknanya tak boleh taat manusia lain. Hanya pada Nabi saja dengan sepenuhnya. Okey. Kalau kita buka surah Al-Ahzab pada ayat yang pertama. Ni kita kalau kat sini kita akan guna ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita akan guna ayat pertama. Kenapa guna ayat pertama pula? Tadi tak guna. Sebab surah sebelum ni ayat pertamanya tentang huruf abjad. Hijaiyah. Okey. Jadi kalau kita buka sudut pertama, Allah menyebut tentang Nabi SAW. Nampak tak? Mula-mula dah pasal Nabi dah. Lepas tu kita kata tujuan surah tadi cerita tentang apa? Taat pada Nabi. Ikut Nabi ni. Sebab baca ayat pertama je lepas Bismillahirrahmanirrahim, dah jumpa pasal Nabi dah. Okey. Kenapa dengan Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad ni Allah perintah supaya dia bertakwa. Bacalah ayat pertama. Jadi kalau kita baca ayat pertama, kita akan jumpa Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi. Betul tak? Kita sebut tadi tentang Nabi. Kenapa dengan Nabi tu? Nabi ni siapa? Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, kata Allah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Okey, nanti kita kupas ayat yang selanjutnya. Kita ambil dulu yang depan. Okey. Allah seru, Allah panggil Nabi Muhammad SAW dan Allah perintah supaya bertakwa. Okey. Apabila kita tengok dekat penutup, isu sama juga dibincangkan tentang apa? Perintah bertakwa. Sama tak macam ayat pertama? Okey. Sama. Isu bertakwa. Cuma bila dia dekat sini orang beriman tu yang Allah perintah bertakwa. Cantik tak Allah susun? Mula-mula Allah perintah kepada Nabi supaya bertakwa. Dan pada penutupan Allah mengulangi isu tentang pentingnya takwa itu, tapi dekat sini Allah merujuk kepada manusia secara umum kena bertakwa. Jadi kita lihat dulu ayat dia. Nanti kita buat perkaitan antara muka penutup. Dekat sini kita akan jumpa Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah tak sebut siapa orang beriman tu, tapi umum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Cantik kan Allah susun ayat dia. Jadi isu tentang takwa. Lepas tu
takwa ni semua orang kena bertakwa, termasuklah Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman. Okay. Jadi kita teruskan dengan sudut yang kedua. Okay. Apabila kita tengok bentuk yang kedua pembukaan, kita masih lagi ada ayat pertama. Tapi kita nak lihat kepada larangan mentaati orang kafir dan orang munafik. Ayat 1 juga. Kita tengok dekat sini. Tadi kan kita bincang dekat sini. Ini sudut 1 tadi. Tengok ini sudut 1 kan? S1. Sudut 1. Kita kalau kita baca, kita tak perasan ada pembahagian isu ni. Tapi kalau kita belajar, ni sudut 2. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Allah kata, dan janganlah engkau mematuhi kehendak orang kafir dan orang munafik. Okey, apa berkaitan dengan takwa? Berkaitan dia dengan takwa, bukti Nabi itu bertakwa, Nabi tak akan mematuhi orang kafir dan orang munafik. Okay, tapi kita jumpa isu tentang apa? Perintah tidak mentaati orang kafir dan orang munafik. Okay. Itu pada ayat pertama. Tapi apabila kita buka dekat penutup, tengok penutup dia. Waktu kita baca dekat penutup, ayat 71 daripada 73. Allah sebut tentang apa? Allah nak menyebut tentang, kalau ayat 1 tadi Allah kata jangan ikut orang kafir, orang munafik. Betul tak? Maka nak ikut siapa? Kalau tak boleh ikut orang kafir, tak boleh ikut orang munafik, nak ikut siapa? Jawapan dia, ikut Rasul lah. Janganlah dengar cakap orang kafir, orang munafik. Yang kamu kena dengar Rasul. Itu kita letakkan tadi dekat tujuan surah tadi tu. Percaya pada Rasul. Dengar, patuh pada Rasul itu. Okey, jelas dekat sini. Okey. Waktu kita baca dekat penutup, menariknya adalah Allah Ta'ala menerangkan bahawa kalau kita patuh perintah Allah, kita tak nak mendengar orang kafir, kita tak nak ikut orang munafik, kita akan ikut Rasul. Apa yang kita dapat kalau kita ikut Rasul? Maka penutup memberikan jawapan. Tak faham tak maksud dia? Memberikan jawapan. Maksudnya, kalau kita tak taat pada orang kafir, tak taat pada orang munafik, tapi kita taat kepada Rasulullah, maka apa kita dapat? Okey. Kalau tuan-tuan kembali mengingati modul nama surah, tuan-tuan dapat tangkap sebenarnya. Faham. Kenapa tak boleh tak orang kafir dengan munafik? Kerana perang Ahzab tu perang gabungan di antara tentera orang kafir bergabung dengan tentera orang munafik. Itu maksud dia. Tapi sepatutnya kena bergabung dengan siapa? Dengan arahan siapa? Rasulullah. Okey. Apa kaitan dengan takwa tadi? Kaitan dia dengan takwa, kita sebut tadi kan. Bukti kamu beriman, kamu bertakwa, apa dia? Taatlah Rasul. Jangan taat orang kafir dan munafik. Okey. Apa hasil
kalau taat Rasul, ataupun apa hasil jika bertakwa. Okey, kita nak 71. Maka Allah bagi tahulah jawapan dia. Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ni Allah sebutlah Allah akan baiki keadaan kamu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Okey, lebih jelas lagi Allah katalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah kata sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai kejayaan besar. Oh, inilah balasan paling utama. Dia dapat kejayaan yang paling besar. Maknanya dia dapat mencapai kejayaan yang paling besar. Apa dia? Syurga. Jadi apa berkaitan ayat 71 dengan ayat nombor 1 tadi? Berkaitan dia adalah kalau kita bertakwa, kalau kita taat pada Rasul, kita tak taat kepada orang kafir dan munafik, kita dapat kejayaan yang terbesar. Okey. Jadi, kita tengok sudut yang ketiga pula. Masih guna ayat nombor 1 juga. Walaupun ayat 1, kita boleh pecahkan dia. Tengok ayat 1. Tapi daripada ayat 1 tu, dia boleh dikembangkan. Cara kembang dia apa? Ayat-ayat datang selepas dia. Kita tak perasan pun sebenarnya benda tu. Satu ayat je Allah bagi. Tapi boleh dipecahkan. Sebab tu saya nak menunjukkan bahawa bukan sekadar kita nak faham ayat, tapi kita nak melihat susun ayat, tapi kita nak melihat bahawa mana kata macam mana ya, maksud dia pada satu ayat kita boleh dapat banyak maklumat, dan maklumat yang banyak pada satu ayat ni pula dia sama pada penutup-penutup dia. Jadi cuba kita tengok dekat pembukaan isu sudut 3 ni apa. Tengok ya. Allah kan menyebut tentang jenis manusia orang kafir dan orang munafik. Okey. Cuba kita ingat balik. Cuba ingat balik surah Fatihah. Ingat tak kita baca dekat pembuka penutup dulu. Kan surah Fatihah ni surah yang memaparkan 3 kepada manusia kan? Orang yang dapat nikmat, orang yang Allah murka, orang yang Allah apa? Yang Allah sesatkan, yang disesatkan. Lepas tu kan kita baca Baqarah. Kan surah Baqarah Allah cerita tentang mula-mula kan orang cerita orang beriman, lepas tu Allah cerita tentang orang kafir, lepas tu kan cerita orang munafik kan. Dah sampai juzuk yang ke-21. Allah ulang balik kisah yang awal-awal, surah yang awal-awal. Kenapa dia orang kafir munafik ni? Ingat balik, ambil balik surah Baqarah. Kita kan khalifah, maka kita akan jumpa dengan musuh-musuh kita. Musuh ni kalau kita pecahkan pula, sebab tu kalau tuan-tuan nak faham Quran kan, macam saya sebut semalam, ingat tak? Al-Fatihah ni kan dia Baqarah kan puncak kan. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan Baqarah dengan tema khalifah, maka orang kafir ni kita namakan dia musuh eksternal, musuh luaran. Tapi kita ada musuh dalam selimut. Musuh dalaman kita orang munafik. Okey, tengok ayat pertama. Ayat pertama kita jumpalah tadi tu. Kita jumpa dekat ayat yang sebut kafirin wal munafiqin. Orang kafir dan orang munafik. Okay. Allah menyebut tentang golongan manusia. Okay. Apabila kita baca penutup ayat last sekali surah Al-Adab ayat 73, ada kaitan dengan nama surah Tentera Bersekutu. Ayat last sekali ni, tapi dah masuk juzuk 22 dah.
Ayat 73 ni dah juzuk 22 dah. Allah menyebut kumpulan manusia yang lain. Siapa dia? Munafiqin dengan musyrikin. Tapi dekat sini Allah ulang 2 kali munafik kan? Tapi sebenarnya kita nak ambil maklumat yang musyrikin. Maknanya pembuka menyebut tentang golongan kafir, golongan munafik. Pada penutup Allah mengulang lagi tentang kumpulan manusia, iaitu orang munafik dan orang penyembah berhala dan patung-patung. Apa berkaitan dia? Kalau ayat pertama menyebut orang kafir, umum orang kafir. Tetapi Allah menyebut lepas orang kafir itu Allah sebut orang munafik. Tapi dekat penutup Allah seperti memberitahu kepada kita, nak tahu tak siapa orang kafir dekat ayat pertama yang Allah pesan, jangan taat orang kafir tu. Maka Allah sebut contoh spesifik dia siapa? Musyrikin, penyembah patung dan berhala. Tapi orang kafir ni, tuan-tuan dan puan ni, bukan hanya pada penyembah patung dan berhala daripada musyrikin, tetapi ada juga ahlul kitab. Tapi di sini Allah tekankan. Kenapa ditekankan munafik dan musyrikin ni? Dua-dua diulang. Kafir, munafik dekat pembuka. Penutup, munafik, musyrikin. Kerana ada konteks surah tu cerita pasal perang. Perang gali parit itulah, perang Khandaq ataupun perang Al-Adab. Kerana berlakunya pergabungan antara munafik dan musyrikin nak serang penduduk Madinah. Kita tengok Allah menekankan tentang maklumat ini. Jadi kita lihat pada ayat dia. Nanti kita akan buka, kita akan bincang kenapa sebut munafik dulu, lepas tu baru sebut orang musyrikin. Betul tak? Kenapa Allah susun macam ni pula? Sebut munafik, lepas tu buduk musyrikin. Kenapa tak sebut musyrikin dulu baru munafik? Kita akan bincang sekejap lagi. Allah ni maha bijaksana. Kita yang baca, kita dari sudut maksud kita fahamlah. Tapi apabila kita mengamati, kenapa pula sebut orang munafik dulu? Tadi dekat ayat mana? Dekat ayat 1 tadi, Allah sebut siapa dulu? Kafir kan? Betul tak? Allah sebut orang kafir. Lepas tu Allah sebut yang kedua orang munafik. Tapi kenapa pula dekat penutup disebut munafik dulu baru kafir? Okay. Kita cari jawapan sekejap lagi. Lepas tu kita tamat. Okay, sebab nak kejar suratul kahfi pula. Kalau tak sempat, tak ada surah kahfi. Okay, kita tengok Tengok ayat dia dulu. Okay. Kalau kita tengok dekat ayat ni, kita jumpa tak tentang orang musyrikin? Allah kata, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Nampak Allah kata, orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, lelaki yang musyrik dan perempuan yang musyrik. Okey, jelas dekat sini. Okey. Dapat Jadi kita akan dapat jawapan bahawa dekat sini kan tuan-tuan belajar tentang walaupun dah ayat 73, tapi sebenarnya dia macam dia tak terpisah. Walaupun dia dah masuk ayat 73, tapi kita dapati ayat ni sebenarnya dia menerangkan pembukaan. Tapi kita tengok macam, sebab tu saya kata tadi tu, sebab tu nak faham Quran ni senang sebenarnya. Tapi masalahnya kenapa kita payah? Sebab kita menggunakan kaedah terus nak belajar ayat pertama Fatihah.
nak tunggu 6,236 ayat. Bila nak habis? Bila nak habis tadabbur? Bila nak habis? Sebab tu kita bagi nasihat. Umur kita dah berapa? Umur dah sampai berapa? Macam kita ni kan, dah 40, 50 baru kita nak faham Quran. Tak dan dah nak faham semua. Sebab itu kita susun modul. Belajar nama surah dulu bagi habis. Belajar sinopsis dulu latar belakang bagi habis. Belajar pula pembuka penutup bagi habis. Lepas tu nanti belajar pula surah dengan surah sebelum bagi habis. Lepas tu baru masuk ayat by ayat. Kalau kita belajar kat sini seolah, walaupun dia 73 ayat, tapi sebenarnya bukan 73 isu. Okey, nampak tak? Okey. Jalan dekat sini. InsyaAllah tu tak jelas. Okey. Okey, kita dapat tadi. Okey, sekarang ni kita nak cari jawapan. Siapa boleh bantu saya bagi jawapan? Kenapa Allah sebut orang munafik terlebih dahulu daripada orang musyrikin? Sedangkan musyrikin adalah orang kafir. Munafik tu pun orang kafir. Macam mana kita nak jawab? Okey, jawapan dia macam ni. Dia, Allah Ta'ala ni dia menyusun dengan bijaksana. Okey, kenapa Allah sebut orang munafik dulu? Jawapan dia begini. Okey, ada Quran tak? Ada Quran terjemahan tak? Kita ada, ingat tak suara saya ni? Last. Ada Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Ya, ingatkan mana semua orang ni pergi ni. Kan? Okey, ada suara. Alhamdulillah. Okey, begini. Cuba tuan-tuan buka muka surat 427. Cuba buka Quran terjemahan muka surat 427. Kalau kita buka Quran muka surat 427, kita akan jumpa. Okey. Waktu baca ayat nombor 61 sampai ayat nombor 60. Sekejap saya padam sekejap. Okey, sekejap. Saya nak ambil pensil yang nipis sikit. Okey. Waktu kita baca ayat nombor 60 sampai 61, Allah sebut tentang siapa tu? Kalau kita baca ayat dia. Munafikun. Tentang orang munafik. Okey, tengok ni susunan dia. Okey, munafik. Okey, munafik. Waktu kita baca ayat nombor 64, ya, 64 sampailah 68 lah contoh. Allah sebut tentang siapa tu ayat 64 tu? Al-kafirun. Cerita tentang orang kafir. Okey, cerita orang kafir. Okey. Cerita tentang orang kafir. Okey. Jadi ketika ayat hujung 73 ni, Allah ikutlah teknik ni. Kalau ayat 60, 61 sebut orang munafik dulu, maka penutup dia Allah sebutlah orang munafik dulu. Macam tu. Lepas tu ayat 64 dengan ayat 68 Allah sebut tentang orang kafir. Maka Allah sebutlah pula dekat penutup dia orang kafir dikemudiankan sebab mengikut ayat sebelum ni. Macam ni. Okey, itu satu susunan. Maksud yang lain, kenapa Allah sebut orang munafik dulu daripada orang musyrikin? Nak memberitahu bahawa kita, orang munafik ni lebih berbahaya dengan orang yang musyrikin. Sebab apa? Sebab ini musuh dalam selimut. Duduk dengan kita, kawan dengan kita, makan dengan kita, kan? Satu grup WhatsApp dengan kita,
friend dekat FB, contohlah nak bagi faham lah. Orang kafir ni memang kita nampak dia memang telah dia tu kafir. Tapi orang munafik tak. Sebab itu, kenapa Allah mendahulu menyebut munafik dan musyrikin adalah sebab dia. Sebab pertama, kerana mengikut kesesuaian ayat sebelum ni. Dan masa yang sama nak menekankan tentang isu ini. Jadi, kita dapat belajar dekat sini bahawa Allah menyusun daripada satu cerita, daripada satu isu, daripada satu topik kepada satu topik ni bukan terabur, kan? Betul tak? Kalau kita baca Quran macam kejap cerita ni. Ada orang dia kata macam tu. Sebab tu salah satu orang nak attack Quran ni, dia akan attack macam tu. Tengok tu berterabur, tak tersusun, berlaku pengulangan. Kan? Tapi kita belajar, memang ada pengulangan isu. Pembuka penutup. Cuma kita amati betul-betul. Mengulang tu, ulang tentang apa? Kita dapati pengulangan dari sudut, memberi maklumat tambahan. Kalau sebelum ni umum, Allah Ta'ala khususkan. Kan? Kita dapat belajar dekat sini. Jadi secara tak langsung, kita dapat belajar secara cepat bahawasanya surah Al-Ahzab, Allah menyebut tentang apa? Tentang ketakwaan. Ketakwaan tu dari sudut apa? Dari sudut taat kepada Rasul. Jauhi orang kafir dengan orang munafik. Kenapa dengan mereka ni? Itu yang kita kaitkan dengan nama surah. Kita kaitkan dengan Al-Ahzab. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun dah sampai kepada dah 10.30 dah. Kita dah 1 jam setengah dah. Sepatutnya 10.30 ni kita dah mula dengan suratul Al-Kahfi. Siri yang ke-39. Mungkin saya nak kena ganjakkan sikit suratul Kahfi. Okey. Ada sebarang persoalan tak? Pertanyaan? Ada apa-apa nak tambah? Silakan tuan-tuan dan puan. Seronok kalau dapat berkomunikasi dua hala dengan tuan-tuan dan puan. Okey, ada. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh ikuti dengan baik, dengan jelas. Okey, kalau tidak ada, insya-Allah kita jumpa bila? Okey. Besok kalau ikutkan dalam poster hanya hari Sabtu, kan? Hanya hari Sabtu. Besok boleh tak kalau kita buat satu kelas tambahan lagi? Tuan-tuan dan puan, kita boleh ikut tak? Besok. Boleh insya-Allah Ustaz. Masya-Allah. Bagus dapat anak murid ni kan, semua boleh. Okey. Kalau ikutkan sampai hari Sabtu, betul tak? Hari Sabtu. Tapi esok kita buat juga hari Ahad. Tapi bukan pukul 9. Bukan pukul 9. Kita kena buat 8.30, 9.30. Kita buat pukul 10 boleh tak besok? Ya, insya-Allah. Kita buat besok. Besok pagi kita buat pukul 10 pagi. Kita mula pukul 10 pagi. Sebab apa 10 pagi? Sebab 8.30 sampai 9.30 saya ada kelas bersama dengan kelas tadaburonline.com, kelas mengaji online.com. Belajar segmentasi bagi surah-surah pendek 8.30 sampai 9.30. Jadi ada setengah jam break tu, pukul 10 kita mulakan dengan tajuk ni. Sebab supaya kita dapat habiskan. Sebab nanti kan nak balik raya lagi, nak terkejar-kejar kan. Okey, takut nanti terlepas. Jadi sebelum kita dah makin sibuk, maka kita sibukkan dulu untuk kita menghabiskan pengisian kita ni. Jadi besok 10 pagi kita belajar surah Sabah, ya. Surah yang juzuk yang ke-22. Tengok surah Sabah. Surah Sabah, surah Fatir. Sabah dengan surah Fatir. Sabah dengan surah Fatir. Mungkin kita ambil dalam 2 surah. Sabah dengan Fatir. InsyaAllah. Kita jumpa ya. Besok pagi jam 10 pagi. Kalau saya terlupa nak beri link, tolong maklumkan pada saya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti di sini.
salah silap, mohon ampun dan maaf, kelemahan. Kalau perlu bagi teguran, silakan bagi teguran. Tuan tahu kan nombor handphone saya, apa email saya, di mana tuan boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah secara direct pun tak apa. Okey, saya jemput tuan-tuan dan perempuan, kalau larat lagi kita masuk surah Tadabbur Suratul Kahfi, siri yang ke-39. Kita nak belajar pendek je, kita tak perlu belajar panjang, tapi kita nak sambung kisah Nabi Musa, dia berpatah balik pergi mencari Nabi Allah Khadir. Yang mana minggu lepas kita dah belajar Nabi Allah Musa dan Yusha bin Nun telah sedar bahawa mereka telah terlajak. Jadi mereka nak berpatah balik mencari Musa dengan Khidir. Mungkin kita belajar 2 ayat atau 3 ayat saja, lepas tu kita bincang pengajaran dia. Jadi kita kena mula dalam pukul sekarang 10.37, 10.45 kot insyaAllah. Kita jemput tuan-puan ya. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.